Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita ni pada petang ini ialah pelajaran Tauhid Darjah 4. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pelajaran kita ni pada hari ini ialah tajuk baru, iaitu percaya kepada Rasul-Rasul Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, percaya kepada Rasul-Rasul Allah ialah merupakan pelajaran 2, muka surat 5. 1. Rasul ialah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul ialah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Rasul ialah seorang laki-laki yang diturunkan wahyu kepadanya untuk disampaikan kepada jin dan manusia. 2. Rasul ialah seorang laki-laki yang diturunkan wahyu kepadanya untuk disampaikan kepada jin dan manusia. 3. Rasul seorang laki-laki yang sempurna akal, kejadian dan sifatnya. Rasul seorang laki-laki yang sempurna akal, kejadian dan sifatnya. 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Rasul melalui malaikat Jibril. Hari itu kita ni sudah belajar tentang malaikat, sekarang kita ni belajar tentang Rasul-Rasul Allah. 5. Bilangan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seramai 313 orang. Ingati, Rasul yang diutus oleh Allah ada 313 orang. 6. Bilangan Rasul yang wajib diketahui seramai 25 orang. Cikgu ulang, nombor 6, sangat penting. Bilangan Rasul yang wajib diketahui seramai 25 orang. 7. Bilangan Rasul yang bergelar Ulul Azmi seramai 5 orang. Yang nombor 7, bilangan Rasul yang bergelar Ulul Azmi seramai 5 orang. 8. Percaya adanya Rasul-Rasul Allah hukumnya wajib. Wajib adalah hukum untuk kita ni percaya adanya Rasul-Rasul Allah. 9. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Rasul yang terakhir. 9. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Rasul yang terakhir. Muka surat 6, Rasul-Rasul yang wajib diketahui ada 25. Jadi, nama-nama Nabi ada di sini dan cikgu akan kongsikan kepada kamu lagu tentang nama-nama Nabi. Salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger and the prophets who were sent, all of them were honored. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Dhul Kifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Al-Yas'a, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, والآخر الختم الأنبياء محمد المصطفى. الصلاة على النبي والسلام على الرسول والأنبياء المرسلين كلهم مكرمون. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger and the prophets who were sent, all of them were honored.
Alhamdulillah, yang tadi adalah lagu tentang nama-nama Rasul-Rasul Allah. Seterusnya ialah tugas-tugas Rasul. Tugas-tugas Rasul itu banyak, tapi antaranya ada 6. 1. Mengajar manusia supaya berbuat baik dan berakhlak mulia. 2. Memimpin manusia tentang kehidupan bermasyarakat. 3. Mengajar manusia cara beribadat dengan betul. Tanpa Rasul, kita ni tidak akan tahu macam mana kita ni perlu bersembahyang. 4. Membawa berita gembira bagi yang berbuat baik dan berita duka bagi yang berbuat jahat. Nah, di sini sudah Allah beritahu bahawasanya Rasul akan menyampaikan berita baik kepada orang yang selalu berbuat baik. Dan Rasul akan menyampaikan berita sedih atau berita duka kepada orang yang selalu berbuat jahat. Jadi, sebagai orang Islam dan orang manusia yang hidup di muka bumi ini, kita ni perlu sentiasa berbuat baik dan mencari kebaikan di dalam dunia. Supaya apa? Supaya kita ni senang menempuhi akhirat kita ni nanti. Kemudian yang kelima, menjelaskan hal-hal hari akhirat. Menjelaskan hal-hal hari akhirat. Sebagai contoh, Nabi ataupun Rasul ada pernah berpesan macam mana keadaan akhirat nanti. Banyak yang akan hancur di muka bumi ini. Segala benda akan hancur. Pantai lagi nada usul pantai. Pokok akan hancur, tenggelam di telan bumi dan sebagainya. Jadi, sebagai orang Islam mesti kita ni sentiasa berbuat baik agar kita ni sentiasa selamat dan dilindungi oleh siapa? Oleh Allah Ta'ala. 6. Menerangkan ajaran wahyu dan perbezaan antara akal dan nafsu. Jadi di sini tentang wahyu yang kita ni selalu baca dalam Al-Quran. Wahyu ialah kata-kata daripada Allah Subhanahu Wa Taala atau firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wahyu ni adalah sangat penting kita ni untuk faham. Kita ni cari maksudnya apa yang Allah cuba sampaikan kepada kita ni. Sebab itu, cikgu minta murid-murid kalau membaca Al-Quran mestilah membaca dengan bacaan yang terbaik. Sebabnya apa? Sebab Allah yang punya kata-kata itu, bukan kata-kata cikgu. Sebab Allah yang bercakap di dalam Al-Quran itu. Jadi, tajwid kita ni perlu betul supaya maknanya tetap sama. InsyaAllah. Jadi, Al-Quran mesti kita ni pegang erat di dada kita ni. Mesti kita ni lancarkan benar-benar Al-Quran kita ni supaya kita ni sentiasa apa? Sentiasa maju. Kita ni indahkan mundur sebab Allah dengar cakap kita ni. Okay? Muka surat 8, dalil diutus Rasul. Dalil, kata cikgu tadi firman Allah, kata-kata Allah. Jadi kita ni mesti membacanya dengan baik. Okey, dalilan ni dari surah An-Nisa ayat 165. Yang mana tafsirnya, Rasul-Rasul yang kami telah utuskan itu semuanya pembawa khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan pembawa amaran kepada orang-orang yang kafir dan yang mengerjakan maksiat. Supaya apa? Supaya tidak ada bagi manusia sesuatu hujah atau sebarang alasan untuk berdalih pada hari kiamat kelak terhadap Allah Subhanahu Wa Taala sesudah mengutuskan Rasul itu. Dan ingatlah, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Nah, artinya di sini Rasul akan membawa berita baik kepada orang yang beriman. Orang yang beriman ini orang yang mengerjakan salat, mengerjakan puasa, berbuat baik kepada orang lain, selalu tolong menolong, tidak membuli, tidak menipu dan sebagainya. Tapi Rasul juga membawa amaran kepada siapa? Orang yang berbuat
maksiat, orang yang indah suka sembahyang, orang yang indah suka puasa, orang yang main-main kalau bersembahyang, orang yang banyak berbuat dosa, sebagai contoh menipu ibu bapa, menipu siapa adik-beradik, menipu nenek, menipu guru dan sebagainya. Itu Rasul akan memberi amaran. Jadi supaya apa? Supaya Allah atau tahu bahawasanya manusia ada dua jenis. Yang pertama orang yang beriman dan yang kedua orang yang kafir. Supaya nanti kita ni di hari akhirat kita ni akan berdalih memberi alasan. Sebagai contoh, kita ni indah tahu menipu itu benda jahat. Sebenarnya kita ni tahu, okey? InsyaAllah itu sahaja yang cikgu dapat sampaikan pada petang ini tentang percaya kepada Rasul Allah. Jadi, cikgu mau buat latihan kamu dengan baik. Cikgu mau semuanya bertulisan yang cantik. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.